satu hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita tentang berapa erti kasih sayang sesama kita manusia ini. Nah, dalam satu hadis yang telah Ustaz sharekan di dalam Facebook berkaitan dengan erti kasih sayang sesama kita yang masuk di dalam kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu di Dewan Fatimah Az-Zahra yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita diam dewan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita duduk dalam majlis ilmu dalam satu taman daripada taman syurga. Jadi kita doa ke Allah Taala. Nombor satu, kita minta Allah Ta'ala tambahkan pahala kita sebanyak-banyaknya. Nombor dua, kita minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nombor tiga, kita minta Allah SWT angkat derajat kita, angkat mudarat daripada menimpa kita. Allah SWT memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertemuan kita hari ini Ustaz jadi lambat sikit sebab dua kelas dah ni. Ni kelas yang kedua. Tadi kuliah muslimah di Masjid Tengku Kelana Jaya. Mereka mula 9.30 sampai 10.30. Jadi daripada sana tu yang Ustaz mari sini, jadi ambil masa dah juga. Masyarakat kita ni bukan malaikat. Kalau malaikat dia dah sayap, tak ada traffic light, dia terbang terus main, nah. Tapi kita manusia, dia take time, dia ambil masa. Jadi Ustaz bagi tahulah kat apa Rohana ke apa nama, Kak Ana, kata Ustaz mungkin 5-10 minit akan lewat sikit sebab Ustaz ada daripada perjalanan nak menuju ke sini, ya. Jadi apapun, alhamdulillah dapat juga kita berjumpa pada pagi ini. Baru ni kita dah jumpa, kita dah ambil berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam dunia, pokok-pokok kejahatan dan juga cabang-cabang kejahatan di dalam muka dunia ini. Jadi pada hari ini pula kita nak tengok pula satu hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita tentang berapa erti kasih sayang sesama kita manusia ini. Nah, dalam satu hadis yang telah Ustaz sharekan di dalam Facebook berkaitan dengan erti kasih sayang sesama kita yang masuk di dalam kesempurnaan iman. Sebab tu tajuk Ustaz cakap di masjid baru ni ialah di antara manusia yang dikatakan pemimpin yang berjiwa rakyat ialah apabila mereka menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri. Itu maksud yang Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iaitu maksudnya tidak beriman, maknanya tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa maksud dia? Maksudnya kita benda yang kita suka orang lain pun dapat. Benda yang kita tak suka, kita pun tak suka orang lain dapat. Jangan jadi beza. Orang lain kena tak apa, aku jangan kena. Kalau aku kena, aku hinyak, aku bising.
Tapi bila orang lain kena, aku seronok tepuk tangan. Itu tak boleh. Itu tanda kita tidak ada kesempurnaan iman. Sebab nak dapat kesempurnaan iman itu ialah apabila kita boleh merasa kekitaan, kebersamaan. Itulah, barulah dia boleh memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi kalau dia dah buat selfish, sebab tu Ustaz kata agama kita ni agama yang menentang selfish, agama yang menentang melepas diri sendiri. Seagama kita tak mengajak kita untuk bersifat ananiah, ego, bersifat egoistik atau bersifat individu. Tapi agama kita ini dia mengajak kita supaya memikirkan orang lain lebih pada fikir diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah itu dia fikir diri dia, diri orang lain lebih pada diri dia. Sampai tu, sebab tu Ustaz cerita dalam surah Kahfi. Surah Kahfi, apabila sifat Nabi-Nabi, Nabi Musa, dia bila dia Nabi Khidir tebuk kapal kan, tebuk kapal, dia tak sebut kita tenggelam ni. Dia lupa diri dia kerana dia nak selamatkan orang lain. Dia tak sebut diri dia dah. Qala aqaraqta fiha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Perkataan itu ulama tafsir kata, lihat bagaimana Nabi Musa fikir orang lain sampai lupa diri sendiri. Syah nampak tu, kata berjiwa rakyat tu ialah dia fikir orang lain, bukan fikir diri dia. Fikir diri orang lain lebih pada diri dia sendiri. Kesusahan orang lain, derita orang lain, susah orang lain tu dia masuk dalam fikiran dia. Ada setengah pemimpin ni, aku susah orang lain mampu pergi, janji aku boleh melarang, boleh bergaya, boleh bersonok, bersukaria. Orang lain makan tak makan tak usah ambil tahu. Orang lain susah payah tak usah ambil tahu. Orang lain papa ke dana ke buluran tak usah ambil tahu. Itu tak mau. Kita nak buang perangai-perangai macam tu. Kita nak supaya macam Ustaz sebut, orang yang dia masuk dalam kepala dia, masuk dalam hati dia, bila nampak kesusahan orang lain, fikir susah payah orang lain lebih pada fikir susah payah diri dia sendiri. Macam tu yang Nabi Musa tunjuk. Sebab tu dikatakan bila dia sebut qala aqaraqta fiha, kau tebuk kapal ini wahai Khidir, litughriqa ahlaha, untuk kau tenggelamkan penumpang-penumpangnya. Ahlaha ni orang-orang yang duduk dalam kapal itu. Padahal kalau dia kata litughriqana, kau nak tenggelamkan kita ke? Kau nak tenggelamkan kita semua ke? Dia tak fikirlah kita semua. Tapi dia nampak, sebab mungkin Musa ni dia kata dia boleh selamat. Musa ni dia fikir kalau aku tak apa, orang lain tu penghuni ataupun penduduk penumpang kapal ni, dia panggil apa nak? Orang naik kapal penumpang apa? Passenger juga aku no. Kapal. Yang passenger yang duduk dalam ni hang nak bagi depa tenggelam. Dia tak kata hang nak bagi kita tenggelam ke? Tak. Tapi dia kata kepada Nabi Khidir, adakah kamu wahai Khidir nak menenggelamkan penumpang-penumpang yang ada di atas kapal ini? Maksudnya ulama yang melihat bagaimana Nabi Musa dikatakan memikirkan nasib orang lain lebih pada memikirkan nasib dia sendiri. Sebab apa? Dia tak gunakan perkataan litughriqana, tetapi dia gunakan perkataan litughriqa ahlah. Dia tak masuk diri dia, tapi dia menunjukkan tumpuan fokus dia kepada nasib penumpang-penumpang. Nasib diri dia letak belakang. Aku pandailah berenang, tapi masalah dia ahli-ahli penumpang-penumpang yang lain tu macam mana? Boleh tak mereka berenang? Kalau kita karamkan kapal ini, tu dia. Dia concern dengan nasib orang lain. Dia bukan merisau nasib orang, diri dia dan juga diri dia. Dia kata tak apa, aku boleh survive mungkin sebab dia kuat. Nabi Musa ni dia seorang yang power, tangan dia pun kuat.
Dia mungkin seorang boleh berenang, dia mak dia kecil-kecil bubuh dalam bakui, bubuh dalam sungai ni. Nah, kan dia hanyutkan tu. Dia hanyut, dia bakui tu berhenti di tempat mandi permaisuri Firaun. Dia pun tengok bakui tu budak baby. Nabi comel ambil belah. Ni Nabi Musa kecil pun dah dihanyutkan dah. So dia ni dengan laut, dengan air, dia mungkin dia boleh survive. Tapi dia fikir orang lain tu, ahli-ahli penumpang-penumpang yang lain macam mana. Gitu. Nah, Nabi kita Muhammad pun sama. Dia fikir orang lain, tak fikir diri dia. Satu kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sampai ke akhirat nanti dia duk fikir kita. Dia kata dunia saja. Di akhirat nanti pun dia duk bimbang pasal kita. Sebab tu celik-celik mata di akhirat sana dia tanya mana umatku. Mana dia tak lupa. Kita celik mata di akhirat esok kita minta apa pun tak tahu. Tapi Nabi nombor satu dia tanya mana umatku. Tu terang baru celik tu. Baru jaga daripada dibangkitkan daripada kubur, daripada tidur, dibangunkan buat kali yang kedua. Persoalan pertama yang ditanya oleh Nabi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, aina ummati, mana dia umatku. Nak mati pun duk risau pasal kita. Ummati, umatku. Tu terang dia dalam keadaan nazak, dalam keadaan dia ingat-ingat lupa. Jadi puan-puan sekalian, inilah yang kata maksud hadis tu, kena ada rasa memikirkan nasib orang lain lebih pada fikir nasib kita sendiri. Kadang kita mungkin senang, Allah bagi juga tak sesusah orang lain. Jadi kadang yang menjadi pemimpin-pemimpin kita tu kadang anak-anak bangsawan, mereka tak pernah hidup susah. Ada juga pemimpin-pemimpin kita yang mari daripada anak-anak orang kampung, anak orang, tapi dia boleh lupa, dia jadi pemimpin, dia lupa nak bela nasib orang kampung. Begitu juga kadang orang kaya, orang yang dapat kekayaan, kemewahan, lupa nak tolong bantu orang lain. Yang berlaku kepada Qarun ni, dia ni seorang yang Bani Israel, sepupu Nabi Isa, Nabi Musa, tapi dia ni lupa nak bela nasib Bani Israel. Dia pergi bersekongkol dengan Firaun. Firaun itu dia bangsa Koptik. Dia bukan Bani Israel. So matlamat dia, hidup dia menindas Bani Israel. Itu kerja dia, sebab bukan bangsa dia. Tapi Qarun ini lebih dahsyat daripada Firaun sebab dia menindas bangsa sendiri. Firaun walau dia jahat, dia tidak menindas bangsa dia. Dia menyenangkan bangsa dia. Dia menindas Bani Israel. Sebab itu dia cukup membela bangsa dia. Bukti dia mana? Apabila dia seorang daripada bangsa dia ditampak oleh Nabi Musa, tersinggung ketika Nabi Musa meleraikan pergaduhan antara seorang Bani Israel dengan seorang Koptik. Jadi Nabi Musa masuk tengah untuk meleraikan pergaduhan. Bila Nabi Musa nak jadi pendamai ni, dia tersinggung lah, nak lerai tu, dia pergi buat gitu, siku dia kena muka Koptik, jatuh mati. Lalu tuan-tuan, puan-puan sekalian, mati itulah orang bagi tahu kat Firaun ligan kejar Nabi Musa sampai Nabi Musa kena lari pergi negeri Madian. Tu yang jumpa anak Nabi Syuaib, dapat jodoh menikah dengan anak Nabi Syuaib di Madian. Tante di Madian di mana ni? Ke belah Jordan tu. Jordan. Jadi jauh, lari daripada Mesir pergi sampai Jordan. Masya Allah, betapa jauhnya dia kena kejar. Sebab apa? Sebab kerana dia dimarahi, dikejar oleh Firaun. Sebab Firaun marah, dia bunuh seorang daripada bangsa dia. Cuba tengok betapa dia jaga bangsa Firaun ni.
Ni dia cari sungguh, dia arahkan orang semua, pasukan dia, tentera dia memburu Nabi Musa, dan dia duduk di perantauan lama perempuan sekalian, sampai menikah beranak pinak di Madian tu, sampai dia teringat balik. Satu hari dia duduk, dia teringat, aku ni Allah hantar untuk dakwah kepada bangsaku di Mesir. Pasal apa aku duduk main seronok suka di Madian ni? Bila dia teringat, dia pun patah balik. Allah suruh dia balik. Yang tu yang kita baca surah Toha tu, yang dia dengan rombongan keluarga dia tu, yang dia kata inni anastu nara, aku lihat ada api di bukit tu. Rupanya Allah nak suruh dia balik berdakwah kepada bangsa dia. Yang tu yang Allah kata inni anallah, aku ni adalah Allah, fa'budni, menyembahlah aku, sembahlah aku. Baru dapat syariat. Nabi Musa kena semayang tu. Masa dia nak balik ke Mesir tu, dia kata lalu di satu kawasan Wadil Muqaddasituah, di situlah dia mendapat wahyu syariat, di mana dia kena mengajak bangsa dia di Mesir, yang ada di Mesir, untuk mengabdi diri kepada Allah. Fa'budni, hendaklah kamu mengabdi diri kepadaku. Jadi tu cerita dia, puan-puan sekalian, bagaimana yang kata Fir'aun ni jahat-jahat dia, ada juga baik dia. Qarun lagi dahsyat. Qarun ni dia punya sombong angkuh kekayaan yang dia ada, dia tak guna langsung untuk membela nasib bangsa dia. Bahkan dia menekan dan menindas bangsa dia sendiri, sehingga kan Allah punya geram kat dia, menenggelamkan dia di dalam daratan. Di lautan tenggelam itu ialah Nabi Fir'aun. Fir'aun. Qarun tenggelam di dalam daratan. Bila kita renung balik, mesti satu pengajaran kita dapat. Dahsyatnya Qarun daripada Fir'aun. Murkanya Allah kepada Qarun itu lebih dahsyat daripada murkanya kepada Fir'aun. Sebab Fir'aun dia ada juga rasa sayang kepada bangsa dia, keturunan dia. Tapi yang kata Qarun ni langsung tak ada kasih sayang kepada bangsa sendiri. Sanggup untuk menekan dan menindas 2 kali. Bayangkan Bani Israel tu, satu ditindas oleh Fir'aun, satu lagi ditindas oleh Qarun. 2 kuasa menekan mereka. Cuba bayang tengok nasib. Sebab tu Musa dihantar adalah untuk membela kezaliman, penindasan yang ditimpakan oleh Fir'aun. Lalu Allah hantar Musa, Qarun. Musa dengan Qarun sepupu. Dia main duk minta Nabi Musa supaya bagi dia kaya. Niat dia nak tolong pada awalnya, nak tolong bangsa. Dia kata doalah, mudah-mudahan aku kaya, aku boleh tolong geng kita, bangsa kita ni yang teruk ditindas oleh Fir'aun, duk buat bangunan-bangunan tu buruh kasar. Kalau mati begitu saja, buat bangunan jatuh mati macam tak ada harga. Maka Musa dihantar untuk mengeluarkan mereka daripada penindasan. Mustad'afin dipanggil. Nabi Musa ini adalah dari golongan mustad'afin. Qarun, Fir'aun ni, Fir'aun dululah sebelum Qarun. Fir'aun ni mustakbirin. Mustakbirin ni golongan besar diri, sombong diri dipanggil. Musa memimpin golongan lemah, tertindas, mustad'afin. Lawan dia mustakbirin, bangsawan, golongan-golongan yang besar diri, bangga diri, itu dipanggil mustakbirin. Baik, maka berlaku pertentangan. Keluarnya Nabi Musa dengan kaum dia, nak mengeluarkan kaum dia daripada penindasan, daripada sebarang bentuk penindasan. Jadi Allah bagi kepada Nabi Musa seorang sepupu, yang mana duk minta kaya. Nabi Musa pun berdoa
akhirnya dia dapat kekayaan. Tetapi berlaku sebaliknya, lupa diri, tidak fikirkan orang lain, hanya fikir diri dia sendiri, nak kaya, nak kaya, nak kaya, sampai tak sanggup nak bantu orang lain. Jadi itulah bila manusia dia punya cinta dunia, dia lupa untuk nak membela diri dia sendiri. Dia duk kira nak dapat dunia saja, diri dia nak pergi mana lepas pada mati. Dia tak tahu. Sebab tu di dalam persoalan hidup dunia kita, nak bagi kita ni jelas hidup atas dunia ni, nak bagi kita tahu maksud hidup kita atas dunia ni, dia kena ada beberapa soalan. Macam kita kata dalam mengaji orang putih tu dia panggil WH question ke apa? Who, where, how, kan? Apa dia? 5W1H. 5W1H. Apa dia? Where, apa semua tu? Where, who, when. 5W1H. How? 5W1H. One husband, 5 wife. Tu dia punya soalan. Baik. Kita 5 tak boleh 4 ya. Tu pun duk seorang lagi. Bella ni pun tak ada tambah lagi. Duk is 1 lagi. Belum isteri. Baik. Maka puan-puan sekalian, 5W ni, 5 soalan yang bermula dengan huruf W. Ini kita kena tahu. Sebab tu dalam satu kata-kata, daripada mana kita nak bermula? Tu dia tanya. Min. Daripada mana? Daripada mana kita nak bermula? Daripada diri kita sendiri. Kemudian kita kena tanya pula, apa tujuan kita? Apa punca kita datang sini? Untuk mengabdi diri kepada Allah. Jadi semua itulah yang menjadikan kita ni boleh hidup dengan jelas matlamat, dan hidup kita lebih berfokus, lebih menghala dan menuju kepada cinta akhirat. Bila cinta akhirat itulah yang menyebabkan kita berbuat kebajikan di dunia. Kita sanggup korban, kita sanggup untuk membuat kesungguhan mujahadah. Kalau tak ada cinta akhirat ni, apa pun kita tak buat. Kita tak mau fikir orang lain pun kita tak mau. Pasal apa? Kita kata rugi. Kita nak fikir diri kita saja. Tapi dengan adanya nak sampai kepada yang Ustaz sebut kesempurnaan iman, kita kena ada di sana jelas, iaitulah mencintai akhirat. Kerana kita tahu segala pengorbanan kita di dunia akan menyelamatkan kita di akhirat. Kita melebihkan orang di atas dunia, kita menghargai orang lain, kita membantu tolong orang lain, kita akan dapat kasih sayang Allah. Sebab Allah Ta'ala memantau kita, melihat kita. Sebab tu kita dapat boleh buat baik hari ini banyak, boleh tolong orang banyak. Alhamdulillah, syukur. Pagi tadi Ustaz pergi kedai jaring makan sarapan, ada seorang ambil belanja. Satu hari bulan Ustaz hari ni nak belanja, minta izin Ustaz nak ambil bil. Kata nah, bagus sangat. Ustaz kata nah, dia pun ambil bil. Alhamdulillah Ustaz kata jazakallah, moga diberkati. Dia kata hari ni Ustaz satu hari bulan Disember, awal bulan ni Ustaz, mudah-mudahan berkat hang sepanjang bulan, kata rezeki murah panjang bulan ni, kata sihat tubuh badan, panjang umur. Dia kata itulah ni yang nak ambil kesempatan. Dia kata Ustaz kata ni lah kata kita kalau ada cinta kepada akhirat, kita sanggup untuk berkorban, memasukkan rasa seronok di dalam hati orang beriman. Ustaz sebutlah di sini dulu, di antara ibadat yang paling tinggi nilai di sisi Allah ialah bila kita memasukkan rasa seronok dalam hati orang-orang beriman.
kita bagi dia sonok. Allah, sonoknya siapa tak sonok? Di antara perkara paling sonok dalam dunia makan peri. Makan peri ini satu benda yang paling sonok dalam dunia. Jadi bila sonok, kita dah dapat pahala yang besar. Pagi tadi kita pergi sembahyang subuh, nak keluar tu ada satu mu'alaf, dia tak apa sihat, sakit. Keluar subuh tu bagi kat dia RM5, dia dah harapan sarapan. Tengok, tak ada ansat Tuhan balas dah. Makan peri lebih pada RM5. Hak kita makan. Ustaz pula dengan 3 kawan, tiga tu dia belanja sekali. Lebih pada hak kita bagi kat dia tu. Dia mu'alaf duk tumpang di masjid tu, duk makan apa orang bagi kat dia lah. Jadi kita nak keluar tu bagi kat dia RM5, kata ni buat sikit sedekah, kata untuk makan minum-minum, kata. Dia pun kata alhamdulillah, syukur. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala balas dari sudut-sudut yang tidak disangka. Kita pun tak sangka kita masuk tu ada orang nak belanja kita. Kita masuk, kita siap dah nak bayar, tapi Allah Ta'ala hantar mai orang lain untuk bayar. Bukan kata selalu lagu tu, kadang ada juga kita bagi, sekali Tuhan balas kat aku. Jangan duk tunggu tu tak dapat. Tapi kalau kita bagi tu ikhlas, tak niat apa, dia bagi. Tapi kalau dah ada tujuan, dah niat dah, pagi-pagi ni sekali aku harap ada orang belanja aku, sampai sud tak dapat. Kita bagi tadi sumpah tak ada niat apa, memang bagi tu niat nak tolong, tak ada niat kok sekali Tuhan balas kat aku, tak ada langsung. Tengok tu dia Tuhan balas. Lepas tu pergi kuliah di masjid Tengku Kelana tadi. Sebelum masuk bilik kuliah tu, siap dah nasi dagang. Ustaz, ada orang bagi kat Ustaz ni nasi dagang 2 bungkus. Siap. Sebelum masuk dewan mereka tu, dia main bagi dah, ikut Ustaz lah, nak tak mana, nak tak dalam ke nak tak di luar ni dulu ke, ikut suka. Jadi 2 bungkus nasi dagang tu ada. Tak gaduh dah tengah hari. Dah lah Ustaz lah ni makan sikit ya. Dia okey kat mereka. Rezeki Tuhan. Artinya tu kata kita beriman kepada pemberi rezeki. Sebab tu tadi Ustaz mengajak mereka tafsir surah Al-Mulk, tak habis lagi, ayat 19, ayat 20 dengan 21. Ayat 21 tu tentang rezeki. Dalam ayat tu Allah Ta'ala berfirman, ammay yamshi mukibban ala wajhi. Sebelum tu dipanggil aman apa satu lagi sebelum, wajundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Yang ni Ustaz kupas tadi. Ustaz kata ayat ni Tuhan tanya kita, amman tu 2 soalan. Am tu 1, adakah? Am tu maksud adakah? Man siapa? Amman amman yarzuqukum, amman bah, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Amman hadzal ladzi tu maksudnya, adakah kamu merasa siapakah yang dapat memberikan kepada kamu rezeki sekiranya Allah Ta'ala menggenggam rezeki itu, menahan rezeki itu daripada sampai kepada kamu. Siapa yang boleh bagi? Jawapannya tak ada siapa lah. Tiada mana power dan kuasa yang boleh bagi kat kita. Tidak ada mana-mana kerajaan, Amerika ke Malaysia ke, yang boleh bagi kat kita bila Allah Ta'ala sekat rezeki kita. Itu satu persoalan. Sebab itulah bila kita sedap perkara ini, barulah kita akan jadi taat dan patuh kepada Allah. Tetapi oleh kerana tak sedap perkara ni, dia sambung ayat tu, balajju fi utuwi wa nufur. Tapi manusia yang kafir tetap menghala kepada kekufuran dan keingkaran. Utuwin maknanya tetap takabur dengan kuasa Allah, dengan kekuasaan kerajaan Allah. Tetap tak mau tunduk pada kerajaan Allah, tetap tak mau akur dengan kerajaan Allah. Padahal Allah nak bagi tahu tu kerajaan dia tu,
Di antara kerajaan dia ialah dia boleh sekat rezeki. Tu kuasa dia. Tu dia punya kerajaan. Al-Mulk. Kan surah Al-Mulk tu makna surah kerajaan. Maka di antara kuasa Allah, dia nak bagi tahu kat kita, dia bagi tahu dia boleh menyekat rezeki kita, dan bila dia sekat, tiada siapa yang dapat memberi rezeki kepada kita lagi. Tetapi pasal apa manusia tak mau akur, tak mau tunduk, tak mau patuh kepada Allah yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan seperti itu. Tidak lain tidak bukan adalah dipuncakan kerana keingkaran, kedegilan, bantah dan ingkar. Kalau tanya orang kafir pun, mereka akan nak akui, ya betul, kalau Tuhan tak izin kita buat apa pun tak jadi, dia kata. Kita usaha macam mana pun tak dapat. Sebab tu bila dapat, kita kena balik kepada takdir. Bila seorang tu halang mana pun, dia dapat juga, ya, kita terima. Maknanya tu takdir Allah, nak akur lah. Nak buat macam mana, Allah Ta'ala bagi juga lah. Jadi begitu juga kalau tak dapat pun. Kalau tak dapat pun dah usaha, ustaz saya kelupuk sana, kelupuk sini, pi sana, pi sini, nah, mengamuk sana, mengamuk sini, tak dapat juga. Dia sampai mengamuk tuan-tuan. Nah, tak dapat juga. Tu nak buat macam mana? Hang kena reda, pasrah. Nah, nak buat macam mana? Allah tak bagi. Nampak? Kita kalau ada yakin yang tu, insya-Allah kita senang. Hati kita tak rosak. Tapi yang duk jadi masalah, tak mau terima, itu adalah takdir Allah, adalah merupakan daripada ketentuan Allah Ta'ala. Jadi dua-dua pihak sebenarnya, yang dapat, yang tak dapat, dua-duanya boleh berlapang dada. Dua-duanya boleh rasa enjoy the life, move on. Tak perlu duk pening-pening kepala. Sebab apa? Aku ikhtiar juga, tapi Tuhan tak bagi. Dia ikhtiar juga, Tuhan bagi. Terima. Aku ikhtiar, usaha, boleh usaha lagi, ikhtiar lagi. Dia, Allah bagi, dia kena buat ikhtiar, usaha lagi untuk nak mempertahankan, nak dapatkan apa yang dia buat, yang dia janji untuk diberikan, dikhidmat kepada mereka. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, inilah dikatakan persoalan di dalam surah Al-Mulk. Kalau tadi itu 5W5W1H, 6 soalan. Dalam surah Al-Mulk, Allah tanya 8 soalan. 8 soalan itu untuk membentuk pemikiran kita. 8 soalan dalam surah Al-Mulk itu untuk membentuk keimanan kita, untuk membentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara persoalannya bersangkut dengan rezeki. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Adakah siapa yang lain yang boleh memberi rezeki kepada kamu sekiranya dia, yakni Tuhan, menghalang, menyekat, menggenggam rezeki, tak mau bagi kat kamu? Jawapannya, Ar-Razzaq huwa Allah, yang boleh bagi rezeki adalah Allah. Dialah maha pemberi rezeki. Wallahu khairul raziqin. Sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki. Bismillah. Baik. Contoh, dalam kita nak mencapai kesempurnaan iman, kasih sayang kepada sesama kita orang Islam, kasih sayang kita kepada makhluk yang lain, disuruh tuan-tuan. Ada satu ketika Ustaz mengajak tafsir surah Al-Baqarah di Masjid Abu Bakar SS19. Ustaz mengajak surah Al-Baqarah ayat berapa Ustaz tak ingat. Dalam bab sedekah, ayat bab sedekah ya, di ujung-ujung ayat surah Baqarah tu 200 lebih, 270, 200 macam itulah ayat dia, 270 naik ke atas. Ayat satu ayat duk cerita bab sedekah, cerita sedekah, sedekah ni macam mana kita tak mau bagi sedekah, kita hilang pahala. Ada dalam ayat tu. Tiba-tiba sampai ayat 270 apa, tahu
Allah sebut bab hidayah. Jadi ustaz tengok pasal apa? Tengok sebab nuzul. Ayat dia bunyi, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, bukan di bawah kuasamu memberi hidayah, tetapi Allah lah yang bagi hidayah. Oh, ustaz heran pasal apa bab sedekah tiba-tiba pi cakap bab hidayah. Rupanya sebab nuzul ayat ini Allah tegur Nabi Muhammad sebab pernah melarang bersedekah kepada orang yang bukan Islam. Nabi pernah larang sahabat-sahabat dia tak usah bagi sedekah lah kepada orang-orang non-Muslim, kepada orang kafir, sebab Nabi duduk Madinah masa tu. Orang kafir ada, Yahudi ada. Allah terus tegur ayat tu. Artinya Allah kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jangan duk fikir hidayah tu milikmu. Makna Allah tegur, jangan duk nak bagi kepada orang yang Islam saja bantuan sedekah, tapi kamu juga kena bagi bantuan pertolongan kepada yang memerlukan. Bukan hanya orang Islam, tetapi orang bukan Islam pun kamu kena bagi juga, wahai Muhammad. Tu maksud ayat tu. Jadi ustaz tengok tafsir. Dalam tafsir asbabun nuzul dia dikatakan pernah Nabi keluar arahan tak bagi orang Islam sedekah kepada orang kafir. Lalu Allah tegur, jangan macam tu. Sedekah juga kepada mereka, sebab bab hidayah tu aku, bab tolong, bab kebajikan itu kamu. Terutama kamu sebagai pemimpin. Kamu kena berlaku adil kepada semua. Kamu bukan pemimpin kepada orang Islam saja. Dan Nabi bukan pimpin orang Islam saja, sebab negara Madinah itu negara majmuk juga, macam kita Malaysia ni juga. So dia tak bagi pahaman untuk hanya membantu menolong mereka yang Islam saja, yang kafir yang memerlukan dinafikan. Tak ada. Sebab itu ayat tu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila baca, buka minda kita. Tak ada nak bagi seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang pemerintah tak boleh menafikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan, tak kira siapa. Kita tolong, kita sedekah kepada orang. Sebab tu tak ada dosa kita nak sedekah kepada orang Cina yang bukan Islam, orang India yang sengket yang bukan Islam. Tidak ada larangan, bahkan berpahala. Sebab kebajikan ini bukan hanya kepada orang Islam saja, tapi kepada orang bukan Islam pun. Cuma dalam bab zakat, keutamaan orang Islam tu zakat wajib, dia ada sistem, dia ada syarat. Yang tu lain. Sedekah ni sunat, sedekah derma, sedekah dia yang bagi tetap dapat pahala. Tak kira lah yang kamu bagi tu seorang kafir pun, yang kamu derma tu kepada orang kafir sekalipun, tetap dapat pahala. Sebab kadang-kadang orang kafir pun dia ada dana-dana kebajikan, dia main minta lah. Kadang kita pun boh juga. Dia kata ni kebajikan persatuan, kebajikan mereka bagi kanak-kanak yang pekak, cacat apa semua. Dia kata ni kami buat. Jadi kita pun bagi. Dapat pahala tak? Dapat. Tu ayatnya. Kemudian kita nak masuk, tuan-tuan, iaitu di antara yang nak memupukkan rasa kasih sayang kita kepada orang lain ialah kita kena buang sifat dengki yang kita dah bincang bulan lepas. Kerana dengki khianat yang kita ada itu menghalang kasih sayang di antara kita sesama kita. Penghalang utama di dalam mencapai kesempurnaan iman ialah dengki khianat, iaitu rasa nak menghilangkan nikmat yang sedang diperolehi oleh saudara kita yang lain. Dia tengok kawan tu dapat, dia buat dengki khianat, nak bagi hilang apa yang kawan tu dapat. Tu dipanggil dengki khianat tu. Yang ni rosak negara, rosak segala-galanya akibat daripada dengki khianat. Persaudaraan rosak, kasih sayang rosak bila ada dengki khianat. Silaturahim rosak bila ada dengki khianat. Lepas tu saya cerita dah
Dengki kianat ni menyebabkan kemunduran, menyebabkan kita tak boleh move on, tak boleh maju ke depan, dan di segi dunia dan akhirat. Dia kata tak apalah, tak maju dunia pun janji akhirat. Anak akhirat apa kalau dengki kianat, Tuhan buh dalam neraka lah. Maju ke dalam api, bukan maju ke dalam maju marah ke hadapan, maju marah ke dalam neraka. Itulah kalau dengki kianat. Dengki kianat dia kata tak apalah duk maju apa negara kalau kita apa nama ni tak ada kianat. Ya pi lah dia. Tak boleh, kerana dengki kianat itu memajukan ke dalam neraka, memajukan tapak kakimu ke dalam neraka. Dia kata nikmat yang kawan kita dapat, nikmat saudara kita dapat, kita jangan cuba nak menghilangkannya. Kerana nak menghilangkan nikmat orang lain yang orang lain dapat, itulah maknanya dengki. Kalau boleh dia nak hilangkan nikmat itu daripada orang lain. Dia tengok kawan tu dapat, dia tak puas hati. Dia duk ketiak usaha nak bagi hilang nikmat tersebut. Dia kadang jiran, kadang adik-beradik duk tunggu saatnya. Saat tu Nabi suruh sembunyi. Nikmat kita dapat ni dia suruh sembunyi, jangan cerita kat orang sangat, sebab setiap nikmat yang kita dapat akan ada orang yang akan hasad, dengki. Likulli zi ni'matin yahsuduhu. Apa maksud dia tu? Bahasa Arab kan? Faham tak? Kau duk mengaji Arab lama dah, tak faham tak? Likulli zi ni'matin yahsuduhu. Bagi tiap-tiap orang yang mendapat nikmat akan ada saja yang mendengkinya. Sebab tu kena kita sembunyi, jangan cerita habis apa yang kita dapat. Sembunyikan nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kita tu, jangan duk show sangat tu kan, lebih FB ke apa, jangan duk show habis. Sebab orang yang tengok bukan semua yang sonok, yang suka dengan kita. Ada yang hasad, ada yang dengki. Lepas tu tunjuk sikit-sikit sudahlah, duk show off ni. Offshore hak pergi tengah laut tu kan. Tu show off ni hak duk tayang sini. Kadang tayang habis semua kemewahan, kekayaan, apa dia ada semua tayang kat orang. Kadang laki dia pun dia syok tayang kat orang. Duk tayang pun kami pun ada laki juga. Tu yang kadang boleh kat orang lain. Kadang bini dia pun dia tayang kat orang juga. Syok tunjuk. Sekejap lagi berlaku porak-peranda rumah tangga. Dia tunjuk bahagia pun tak boleh. Dengan bahagia kita ada lelaki bini, sudah jangan duk tunjuk. Nak abang kata dia ni begitu caring, daring, apa bala pun tak tahulah. Tunjuk. Lelaki dia sayang, bagi hadiah apa semua kot tu kot ni. Duk sat cerai berai. Rupanya ada orang yang dengki. Dan ada orang perempuan lain duk attack. Lelaki hang sayang kat hang, nanti saat aku nak murat. Dia ada perempuan-perempuan lain yang geram tengok, baik sangat duk layan dia. Baik layan aku pula. Aku pun nak juga. Dah kan ni baru tahu kawan baik dia rupanya madu. Bergaduh, bercerai-berai. Tu makna jangan. Sebab kerana tiap-tiap orang yang mendapat nikmat akan ada saja orang yang dengki. Likulli zi ni'matin yahsuduhu. Bagi tiap-tiap orang yang dengki, bagi tiap-tiap orang yang dapat nikmat akan ada saja pendengki-pendengkinya. Jaga. Baik. Baik tuan-tuan, satu yang kita boleh share juga sebelum kita tamat, iaitu pada kita ambil iktibar daripada Aus dan Khazraj. Aus dengan Khazraj ni dua beradik ni. Aus tu abang, Khazraj tu adik. Duduk di Madinah. Dua-dua mereka ni asalnya dua beradik. Tapi anak-anak Aus, anak-anak Khazraj sepupu lah. Anak Aus jadi cousin kepada anak Khazraj. Jadi mereka Bani Aus dengan Bani Khazraj ni tak pernah boleh duduk aman. Tidak ada hari yang mereka tidak bergocoh. Tidak ada hari yang mereka tidak berbunuh. Tidak ada hari yang mereka tidak bertengkar, bertumbuk, berkelahi, bunuh-membunuh. Padahal dua beradik saja, satu tok wan saja.
Satu tok wan, satu tok nek tu. Dia bagi nenek datuk yang sama. Jadi maknanya anak Aus datuk dia pun sama, anak Khazraj datuk dia pun yang sama. Itu pun berkelahi tuan-tuan, yang mana kedua-dua kaum ni begitu taksub dan fanatik dengan masing-masing punya keturunan. Namun Allah Ta'ala menyatukan hati mereka dengan kasih sayang apabila mereka memeluk agama Islam. Nah, mereka bersatu atas nama Islam dan mereka berjuang atas satu nama, iaitu Islam. Dan Nabi pun buang nama mereka tu. Nabi nabuh satu saja, Ansarullah, Ansarur Rasul. Bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi satukan mereka dengan satu gelaran saja. Aus Khazraj tak disebut dah. Hanya Nabi bagi hampa dua-dua ni adalah penolong agama Allah, penolong agama Rasulullah. Sebab tu Ustaz sebut, kata kita nak menyatukan orang, kita jangan bagi gelaran yang tak elok. Bila bagi gelaran tak elok, orang akan lari daripada kita lah, orang akan jauh diri daripada kita. Sebab tu Nabi tengok kebijakan Nabi, kepandaian Nabi nak menyatukan orang. Dia bagi gelaran elok. Dia bagi gelaran apa? Penolong yang menyejukkan hati Aus, menyejukkan hati Khazraj. Iaitu apa dia? Gelaran yang mereka bahagia. Bila Nabi panggil, Ya Ansarullah, dua-dua lembut teluk semua, sonok, bahagia. Tu beri nama panggilan, gelaran tu kena elok juga. Lepas tu Ustaz sebut kadang seorang pemimpin dia nak menyatu orang bawah dia, tapi dia bagi gelaran jebon, bewok. Hampa ni jebon sungguh, hampa ni bewok sungguh. Larilah pak-pak tu. Nak tunggu lagi. Bapak kita panggil kita jebon, ketua kita panggil kita bewok. Nak tunggu lagi. Keluar. Jebon-jebon pakai keluar lah. Kami jebon. Nak buat macam mana? Pak kami panggil kami jebon. Nak satu apa kalau duk panggil jebon? Tengok Nabi nak menyatukan. Dia panggil, wahai Ansarullah. Ni kalau kita nak menyatukan. Kalau kita nak menyatukan anak pinak kita, kita bagi gelaran yang baik-baik. Kalau kita duk bagi gelaran, ni semua geng-geng apa nama ni jebon, ni geng-geng bewok, ni geng-geng apa nama anjing, ni geng-geng babi, senang. Siapa nak main duk berkawan dengan kita? Siapa main nak bersatu dengan kita? Mulut kita macam apa ni? Tengok mulut Nabi, dia boleh menyatukan. Puak-puak Ansar ni tuan-tuan, Aus Khazraj ni dia lembut selembut-lembutnya. Ya Allah, depa Nabi kata apa ya, depa sanggup. Jom kita pergi perang, jom. Padahal dulu bukan senang nak menyatukan mereka. Mereka dua beradik saja asalnya, tapi berpecah dengan perpecahan yang cukup teruk. Sebab tak ada Islam. Sebab tak ada pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Tapi bila Rasulullah datang, Rasulullah dapat gembelingkan mereka, menyatukan mereka di bawah satu manpower. Jadi satu yang memberikan kekuatan kepada Islam, kekuatan kepada kita yang boleh sampai nikmat Islam, nikmat iman ni kerana Ansar. Sebab tu gelaran tu cukup tepat dengan karakter mereka. Karakter mereka apa dia? Membantu menolong Rasulullah dan Muhajirin, bagi tempat, bagi negara, bagi pasar, meniaga, peluang-peluang perniagaan kepada orang Mekah. Orang Mekah ni mereka punya mempunyai connection dengan luar, networking. Mereka ni kan semua korporat tahu. Yang pergi Mekah tu Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar ada connection dia ada langkaian dia. Abdul Rahman bin Auf dia ada rakan-rakan partnership dia. Dia tarik geng-geng tu lah mai untuk meniaga di mana. Sebab tu Madinah dia boleh kalahkan Yahudi di dalam. Lepas tu kasih sayang pula. Dia tak mengena. Orang Ansar nak bagi bini, dia kata tak mau, aku bukan mai sini nak nikah. Kan dia disaudarakan dengan Sa'id bin Rabi'. Sa'id bin Rabi' ni kata, mau tak aku bagi kepada kamu isteri, sebab dia ada bini banyak.
So dia tahan tengok mana berkenan, aku cerai, habis iddah hang kahwin. Abang Rahman kata, aku main bukan nak ambil kesempatan. Kalau kita silap no. Ni aku tunggu ni. Nah. Tengok bini orang pula. Dia Abang Rahman kata tak, tunjuk aku mana pasal. Yang tu tak sah doa apa. Bini ke, reta ke, aku tak mau, tunjuk aku mana dia pasal. Sekejap saja. Dia Said pun bawa dia, ni pasal. Ni tempat kami duduk berniaga. Okey, mai pinjam sikit, aku dapat modal, nanti dapat untung aku bayar. Dia berniaga sekejap saja. Dia kontak rakan-rakan dia semua, supplier dia, dapat mengalahkan Yahudi punya dominasi monopoli Yahudi. Ni siapa yang membangunkan ekonomi Madinah? Muhajirin. Ansar bagi tempat, Ansar bagi menolong agama Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, artinya asas kepada perpaduan kita, kasih sayang kita ialah akidah, iaitu apabila menerima Islam, pakat satu hati di bawah Islam, pakat berkasih sayang di bawah panji. Sebab tu dia kata persaudaraan akidah lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Sebab genetik kasih sayang darah ni kan, dia kata tak sekuat kasih sayang akidah. Kerana kasih sayang akidah itu lebih damai, bahagia dan membahagiakan, cukup bahagia. Maka tuan-tuan, itulah resipi dia. Dan kita juga kena ingat bahawasanya kita nak jadi mukmin yang sebenar, kita kena rujuk firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kita ni seorang orang beriman, semuanya bersaudara. Macam mana kita nak menyatukan balik ni parti-parti kita yang berpecah, parti-parti Islam kita ni, supaya mereka fikir keutamaannya kita semua kena bersatu, berpadu. Dok berkelahi apa lagi? Tengku Sultan Agong pun suruh buat kerajaan perpaduan. Maknanya nak suruh kita berpadu untuk membangunkan negara, untuk kita tinggal titik-titik bengik ini. Pasal dia tengok pada keputusan pilihan raya kita, tak ada mana-mana parti yang boleh berdiri dengan sendiri sebab perpecahan. Maka Tunku Agong dia arah kerajaan perpaduan. Maknanya semua pakat mai masuk, pakat-pakat bina negara. Apa hak-hak kita yang perlu kita ketengahkan, kita pakat-pakat bersatu, pakat-pakat sokong supaya hak-hak kita dapat balik. Tapi tak mau orang Islam, tak mau nak bersatu padu juga. Jadi ni ego masing-masing. Jadi itulah ni kita lah bertujuan kami pendakwah ni kena bagi tahu kat depa dua-dua belah pihak ni. Yang jadi kerajaan, yang jadi pembangkang, cukup kita kena damaikan kedua-duanya. Sebab itulah dikatakan fa aslihu baina akhawaikum, perbaikilah, damailah di antara kedua yang bertelagah. Kena ada ejen-ejen pendamai di kalangan kita. Jangan duk mengapikan lagi perbalahan, jangan duk memarakkan lagi api perkelahian. Kita sekarang kena jadi ejen-ejen yang mendamaikan kedua-dua belah pihak. Di pihak yang dapat kerajaan, di pihak yang jadi pembangkang, kena pakat-pakat nasihat. Hak dapat jadi kerajaan pun jangan duk menyerang sangat, menunjukkan rasa kita nak berdamai, tunjuk rasa kita ni nak bersatu, tunjuk macam Nabi buat tu, panggil gelaran-gelaran yang elok, yang baik-baik, supaya mereka terbuka hati untuk menjadikan perpaduan dan persatuan. Itu tanda kita cinta kepada Allah Ta'ala, tanda kita sayang kepada saudara kita. Barulah kita dapat memaknai hadis ini. Apa dia? Tidak sempurna iman kamu selagi mana kamu tidak menyayangi diri orang lain seperti menyayangi dirimu sendiri. Kesimpulannya, marilah kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, memberi nasihat dan segala yang boleh untuk menyelamatkan diri kita daripada sebarang bentuk perkelahian, sebarang bentuk persengketaan, insya-Allah. Dari mana datangnya perpaduan?
Daripada hati yang bersih. Daripada mana datangnya kedamaian? Daripada hati yang suci. Sebab itulah nak bersih, nak jadi kita berpadu dan bersatu ni, nombor satu, kena jalankan misi pembersihan penyucian hati perut kita. Macam yang disebut tadi, ego, dengki, hasad, pakat duk bangga dengan kelebihan masing-masing. Sampai bila pun tak akan mencapai kasih sayang. Nak mencapai kasih sayang sesama kita, kena buang semua tu. Buang semua tu, insya-Allah kita boleh bersatu dan berpadu di bawah satu akidah, di bawah satu agama yang namanya Islam. Jadi mudah-mudahan hadis kita bincang pada pagi ini, iaitu hadis riwayat daripada Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim. Hadis nombor 13 dalam kitab Sahih Bukhari, iaitu tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jangan ada istilah padan muka sama-sama kita. Orang Islam tak boleh kata mampu pergi dia, padan muka dia, biar pergi dia. Jangan. Kalau ada istilah tu bermakna kita belum sempurna iman. Jadi kalau ada sempurna iman, dia tak akan gamak kata pada muka dia, biar pergi ye pada muka ye. Tu budak-budak tu kita kena contoh depa tak lama tak dendam, dia ejek sekali dia baik balik. Kita pula yang duk larang, hang lah duk baik sangat dengan dia, tengok dia berkelahi dah dengan sekali dia pergi baik balik. Tak usah kata apalah, mak ni nak halang anak daripada kawan dengan kawan dia walaupun berkelahi. Kita kata padahal lah hang duk kawan juga, orang duk abang dah kata jangan duk kawan, sekali jadi bunga tai. Ni mak kita mah jadi bunga tai. Bunga tai itu berkelahi. Jadi bunga tai, maka dia duk kawan juga, lepas tu berkelahi. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita dapatlah capai hadis ni. Hadis ni awal tahu tak? Bukan hadis yang duduk ujung-ujung ni. Hadis yang utama. Jadi kalau yang hak utama ni pun kita tak boleh capai 65 tahun merdeka, berkelahi tak habis-habis. Bermaknanya kita tak menghayati, bermusuh, berhasad, berdengki, berdendam. Sampai bila kita nak maju? Maka sebab itu cukuplah, berhentilah. Marilah kita membuka lembaran baru, iaitu kita nak pakat bersatu hati, pakat menjaga hak kita semua sebagai orang Islam, sebagai warga negara kita Malaysia, supaya kita dapat sama-sama membina dan kembalikan kegemilangan negara kita. InsyaAllah tak akan kembali kegemilangan jika kita berpecah belah. Dia akan dapat kembali apabila kita bersatu padu, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ada